berikut. A. Pengecualian dasar kabotase untuk kapal-kapal asing yang terlibat dalam semua kerja membaiki kabel dasar laut, iaitu pengecualian kabotase diberikan. Langkah ini amat penting untuk menarik lebih banyak pelaburan asing dalam industri pusat data dan merancangkan pertumbuhan ekonomi digital. Keputusan ini adalah susulan daripada pelbagai sesi libat urus dengan syarikat-syarikat gegasi teknologi maklumat antarabangsa dalam tempoh beberapa bulan yang lalu oleh pelbagai kementerian dan agensi termasuk Kementerian Pengangkutan, BT dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa kerajaan Madani mengamalkan dasar mesra perabur, investor friendly, sebab kita mendengar maklum balas dan cadangan-cadangan daripada pelabur dan kita membuat perubahan dasar kita untuk facilitate pelaburan antarabangsa untuk masuk ke negara kita. B. Pelaksanaan semula dasar kabotase untuk kapal-kapal yang menjalankan perkhidmatan kargo dari Semenanjung ke Sarawak. Langkah ini diambil atas permintaan Kerajaan Sarawak untuk menyokong pertumbuhan industri perkapalan tempatan yang terancam dengan pengecualian dasar kabotase sejak 1 Jun 2017. Ini bermaksud kabotase akan dikenakan semula untuk sektor dari Semenanjung ke mana-mana pelabuhan di Sarawak. Okay. Sebab yang pertamanya, Sarawak mempunyai industri perkapalan yang sangat besar, termasuk shipbuilding dan juga ship repair. Dan beberapa syarikat perkapalan Malaysia berpangkalan di Sarawak. Dan Kerajaan Sarawak telah pun memberikan maklum balas kepada Kementerian Pengangkutan bahawa pengecualian dasar kabotase untuk Sarawak telah pun membantutkan perkembangan industri perkapalan, khususnya di Sarawak. Sebelum pengecualian dasar kabotase, ada 12 syarikat perkapalan Malaysia yang aktif dalam perkhidmatan kargo. Tetapi selepas beberapa tahun ini, kita tinggal hanya 5 syarikat yang aktif. Dan dasar kabotase ini perlu dilaksanakan semula untuk membantu pertumbuhan sektor perkapalan tempatan, khususnya di antara Semenanjung ke Sarawak. C. Pengecualian dasar kabotase untuk kapal-kapal yang menjalankan perkhidmatan kargo dari Semenanjung ke Sabah dan Labuan dikekalkan. Keputusan ini berlandaskan pendirian Kerajaan Sabah dalam perkara ini. Oleh kerana dasar kabotase ini melibatkan bidang kuasa persekutuan dan negeri, dan kita perlu konsult kedua-dua kerajaan Sarawak dan Sabah. Kerajaan Sabah ada pendirian yang berlainan, mereka ingin mengekalkan pengecualian dasar kabotase ini, maka atas dasar menghormati pendirian Kerajaan Sabah, untuk Sabah kita kekalkan dasar sedia ada, itu pengecualian dasar kabotase. Semua kapal tempatan asing yang melaksanakan perkhidmatan kargo dalam perairan Malaysia perlu memohon lesen perkapalan dalam negeri DSL atas faktor-faktor keselamatan negara. Namun begitu, proses permohonan DSL ini telah dipermudahkan dan akan diproses dalam tempoh 3 hari. Sebelum ini, apabila dasar kabotase ini dikecualikan, dia juga dikecualikan untuk semua kapal tempatan asing untuk memohon lesen DSL. Ini menyukarkan pihak berkuasa untuk mengetahui kedudukan dan perjalanan kapal-kapal dalam perairan negara kita. Jadi untuk isu keselamatan, kita mewajibkan supaya mana-mana syarikat yang melaksanakan perkhidmatan kargo ini dalam perairan kita, dia mesti ada DSL. Tetapi DSL ini amat mudah. Sekarang mereka boleh memohon DSL melalui online dan akan diproses dalam tempoh 3 hari. E. Perlu ditegaskan bahawa semua kapal asing boleh menyediakan perkhidmatan perkapalan secara terus ataupun direct call dari pelabuhan-pelabuhan asing ke mana-mana pelabuhan di Sabah, Sarawak dan Labuan untuk mengangkut barangan import ataupun ekspor. Ini perlu ditegaskan kerana ramai pihak yang keliru yang mengatakan bahawa oleh kerana dasar kabotase yang dikenakan, maka kapal-kapal asing tak boleh mengadakan direct call kepada pelabuhan-pelabuhan di Sabah dan Sarawak. Ini tidak tepat. Walaupun sekarang kita kena balik dasar kabotase untuk Sarawak, tetapi mana-mana kapal asing boleh terus pergi ke pelabuhan-pelabuhan di Sarawak secara direct. Kabotase ini hanya terpakai di antara 2 pelabuhan dalam negara kita. Tadi Port Klang nak pergi ke Sarawak, sekarang ini dia hanya untuk syarikat tempatan. Kapal asing tak dibenarkan.
Itu perbezaan dia. Dasar Kementerian Pengangkutan mempromosikan Pelabuhan Kelang sebagai satu-satunya National Load Center pada tahun 1990-an tidak lagi terpakai, memandangkan pelabuhan tersebut kini mengendalikan jumlah kontena tempatan untuk import dan ekspor melebihi 6 juta TEUs. Okay. Ini juga buat kali pertama Kementerian Pengangkutan membuat pengumuman ini kerana selama ini memang ada pelbagai persepsi yang tidak begitu tepat, khususnya di Sabah, yang merasakan bahawa kapal-kapal asing tidak pergi ke pelabuhan di Sabah kerana kita ada dasar National Load Center ini. Memang ada dasar ini pada tahun 1990-an untuk semua pelabuhan di Semenanjung supaya kita combine ataupun kita pusatkan kargo-kargo di Pelabuhan Kelang. Oleh kerana pada ketika itu, Pelabuhan Kelang belum mencapai satu tahap economic of scale. Tetapi dasar ini tidak lagi terpakai. Di Semenanjung juga ada banyak pelabuhan-pelabuhan besar selain Pelabuhan Kelang, termasuk Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan sebagainya. Jadi ini perlu ditegaskan bahawa dasar National Load Center ini tidak lagi terpakai. Maka mana-mana pelabuhan boleh dijadikan sebagai pelabuhan loading ataupun boleh dipanggil oleh mana-mana syarikat perkapalan secara terus. Keputusan untuk singgah di mana-mana pelabuhan Malaysia adalah dibenarkan dan tertakluk kepada keputusan komersial syarikat perkapalan tersebut. Jadi international shipping liner ataupun syarikat perkapalan antarabangsa, mereka boleh terus panggil ataupun berlabuh di mana-mana pelabuhan dalam negara kita, sama ada di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak.